Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan media yang hadir. Kami baru saja selesai sesi libat urus dengan Negeri Sembilan, dan kehadiran hari ini meliputi sektor awam, sektor swasta dan juga orang ramai. Dan Alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Proses ini penting untuk kita pastikan bahawa perancangan projek-projek bukan saja untuk tahun depan tapi untuk 5 tahun akan datang itu diselaraskan di antara perancangan di peringkat persekutuan dengan perancangan di peringkat kerajaan negeri supaya kita dapat lonjakan daripada potensi yang ada di Negeri Sembilan itu. Jadi saya buka kepada soalan baik kepada saya atau kepada Menteri Besar. Sebab yang lain mengenai sesi libat urus tu memang dah diikuti oleh pihak media tadi kan. So I think kalau specific to the sesi libat urus, I think maklumat itu telah disampaikan, kecuali ada penjelasan ataupun ada soalan-soalan yang lain berkaitan ekonomi ataupun soalan-soalan yang lain. Okay. Kalau tak ada saya tambah sikit. Daripada apa yang tadi yang berhormat Menteri maklumkan kepada taklimat tersebut, apa yang harus diambil peluang sebenarnya oleh kerajaan negeri adalah bagaimana kita melahirkan usahawan dalam bidang pertanian yang berteknologi tinggi supaya kita mampu menjadi pengeluar makanan. Itu yang saya rasa kalau kita dapat baca daripada apa yang berhormat Menteri katakan tadi, kita nak Negeri Sembilan ini sebagai satu center supaya dalam masa 6 bulan ke setahun ini kita dapat lahirkan pemain ataupun pemain industri dalam bidang pertanian yang menggunakan teknologi. Jadi saya harap bahawa masyarakat Negeri Sembilan dapat mengambil cabaran ini supaya dapat dilaksanakan dan mereka benar-benar berminat, dan kerajaan negeri pula berperanan menyediakan tapak untuk anak-anak muda ataupun mereka yang berminat dapat melaksanakan aktiviti ini dengan teratur dan berkesan. Itu je. Ya, itu beberapa kali saya ingatkan kepada pengarah dan juga YB Exco supaya mengenal pasti tapak yang sesuai supaya dia dapat dilaksanakan. Cuma sekarang saya minta supaya ada dari kalangan anak muda ataupun mereka yang minat dalam industri pertanian supaya dapat memberikan pandangan cadangan mereka. Tetapi tapak akan disediakan oleh kerajaan negeri. Kalau saya boleh sambut daripada yang amat berhormat Menteri Besar sebut tadi, selain daripada perusahaan pertanian moden, bila kita kata pertanian moden ni selalunya dia melibatkan rumah hijau, dia melibatkan tapak-tapak yang fertigasi. Maksudnya dia bukan style bertanam macam dululah. Jadi dia sangat sesuai dengan anak-anak muda sebenarnya, kerana dia melibatkan komputer, dia melibatkan sensor dan sebagainya. Selain daripada itu yang memang saya pun dah sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang kita nak tengok tapak-tapak ini mula beroperasi dalam tempoh 6 ke 12 bulan. Untuk Negeri Sembilan, kita juga sedang pada peringkat awal untuk memastikan penglibatan itu juga adalah dalam bidang penternakan. Kerana dalam pertanian ni kadang-kadang dia bukan soal sayur saja. Permintaan yang paling tinggi sebenarnya ialah kepada bekalan daging. Kerana yang ini kita banyak import kita saya ingat sampai 80% daging kan. Jadi sebelum ini, dan saya boleh sebut terus kat sini lah, kerana kita memang sedang membangunkan
dan saya sedang berusaha untuk mendapatkan pelabur daripada luar negara untuk datang dalam sektor penternakan di Negeri Sembilan. Kalau sebelum ini cubaan terakhir untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai pusat kepada industri penternakan itu dia berakhir dengan kurang baik lah. Saya ingat kita ambil peluang kali ini, tapi dia melibatkan sektor swasta. Kami sedang membincangkan, kerajaan negeri sedang mengenal pasti tapak, kami sedang mengenal pasti dan berbincang dengan pelabur dan juga rakan tempatan, because it has to be a JV between an established company yang telah berjaya di luar negara dengan pelabur tempatan dan usahawan tani tempatan, dan yang itu insya-Allah kita akan usahakan di Negeri Sembilan. Cuma pendekatan itu berlainan lah. Kita takkan ambil pendekatan yang sebelum ini. Pendekatan itu mestilah bersifat kepada perusahaan, dan kepakaran itu mesti datang daripada sektor swasta yang telah terbukti, tetapi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama dari segi menyediakan tapak dan beberapa bantuan memudahkan cara yang lain. Jadi insya-Allah I look forward sebenarnya untuk kita mula lihat projek-projek yang bersabit dengan pertanian dan juga penternakan ini dapat dijalankan take off dengan secepat mungkin dalam tempoh 6 ke 12 bulan ini di Negeri Sembilan. Keterlibatan maksudnya? Saya kurang faham maksudnya. Sebenarnya tidak. Okey. Kami di Kementerian Ekonomi ni dah 6-7 bulan ni memang kami dah jadi petani moden, because we really have to study the sector. Dan beberapa penemuan lah yang kita kena terima hakikat lah. Dalam masyarakat kita, bila kita kata pertanian, dia ingat ini pekerjaan dulu tau, yang tak ada modal, tak ada apa, ada kederat saja dengan cangkul boleh jadi petani. Sebenarnya tak sekarang. Pertanian ni perlukan modal yang besar. Kerana pertanian sekarang ni kena bina rumah hijau, kena ada sensor, kena ada modal, kena ada para-para, kena ada pasaran yang baik, marketing dan sebagainya kan. Dari segi sambutan, memang ada sambutan yang cukup besar daripada anak muda. Sebab itu bila kita buka IPR melalui Intan, lebih kurang 40% daripada pemohon Intan tu sebenarnya yang untuk menjadi petani moden. Cuma kita juga menyedari bahawa proses itu, oleh kerana dia bukan macam dulu kamu nak jadi petani, sila pergi bercucuk tanam, proses itu perlu dipikul oleh pihak kerajaan. Cari tapak, Kementerian Ekonomi kena bekerjasama dengan kerajaan negeri, agensi semua, kenal pasti tapak. Lepas bila kita kenal pasti tapak, kerajaan kena sediakan tapak pula. Sebab kalau dulu nak tapak, kamu pergi tebaslah sendiri. Itu yang tak jadi tu. Kita kena sediakan tapak. Lepas kita kena sediakan tapak, kita kena bina pula rumah hijau dan sebagainya. Kemudian kita bawa anak-anak muda yang sedang menunggu ni, dia masuk, dia sebenarnya almost seperti kerja biasa. Kerana dia dah ada manual dia sendiri, dia dah tahu pukul berapa buat apa, dia boleh tengok di telefon dia dari segi agrotech dan sebagainya kan. Jadi sekarang ini kekangan dia bukan dari segi sambutan anak muda. Yang ini cukup baik. Memang anak muda bersedia, kekangan dia ialah supaya sistem kita dalam kerajaan dengan cepat menyediakan kemudahan-kemudahan ini, dan ini yang berbeza dengan pendekatan sebelum ini. Pendekatan sebelum ini, bila kita kata kita nak galakkan orang bertani, silalah bertani kan. It's not. Dia sama sekarang bila kita nak buat nak galakkan orang bertani dan dapat usahawan, dia sama macam bina jalan. Jadi all this infrastructure preparation ni is taking some time, tapi saya yakin bila dia mula, sebab itu kita kata di Negeri Sembilan kita nak percepatkan. Bila orang mula nampak satu, saya yakin bukan saja yang sudah mendaftar ini akan terlibat, tapi saya juga berharap dia akan mencambahkan lagi syarikat-syarikat tani yang diusahakan sendiri oleh anak-anak muda. Ada soalan tadi kau kata?
itu okey, itu yang saya sebut tadi. Kalau dulu kan okey, pandangan soalan pun selalunya adakah dana dan grant kan. Sebab dulu saya nak buat sesuatu sila bagi duit. Selalunya dia tak jadi. Sebab duit tu kadang-kadang dia tak ada kemahiran, lepas tu dia dapat duit, dia facility tu tak dibuat dengan baik. Sekarang ini segala bantuan yang besar itu disediakan siap terus oleh kerajaan. Dana atau bantuan yang diberi oleh kerajaan ialah dari segi tambahan pendapatan bulanan sementara menunggu untuk hasil. Sebab bila kita tanam kan, dia 2-3 bulan tu tak ada hasil lagi. Bila dapat hasil tu dia dah cover semua yang 2-3 bulan yang lepas kan. Dan kitaran dia ialah lepas 3 bulan boleh tuai bulan ke-4, bulan ke-6, lepas tu kena tanam balik dan bermula kan. Jadi yang kerajaan sediakan melalui Intan, yang ini yang kita nak percepatkan di Negeri Sembilan, kita dana tu kita gunakan untuk sediakan semua, daripada sediakan tapak, daripada bina semua. Kemudian bila peserta masuk, awal-awal tu bila bulan pertama, kedua, ketiga, kita akan bagi allowance top up dia supaya dia ada pendapatan. Maksudnya dia ada allowance bulanan lah, mencukupi sara hidup dia. Kerana bila dia tuai pada bulan keempat, dia akan dapat bila dia dapat sekaligus, dan sekaligus itu akan cover lah yang awal-awal tu kan. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga itu sama ada dia buat sambilan ke apa, dia buat kerja lain. Tapi begitulah sebenarnya realiti industri pertanian kan. Buat masa ini, IPR kita tumpu kepada pertanian seperti ini kerana dia strategik kepada keterjaminan makanan negara. Jadi bila Kementerian Ekonomi, oleh kerana kita bertanggungjawab kepada perancangan ekonomi yang melibatkan struktur, kami bukan kementerian pelaksana macam jabatan yang lain. So whatever we want to do, we have to make sure dia akan ada kesan menstrukturkan ekonomi. Jadi memang tumpuan kita kepada pertanian sekarang kerana kita perlu tambahkan dengan segera kapasiti pertanian makanan dan penghasilan makanan di seluruh negara. Jadi diserampang dua mata. Pada masa yang sama, kita bantu penerima yang miskin tegar, yang B40, dia akan dapat hasil pendapatan untuk keluar daripada garis kemiskinan. Kalau ia berjalan baik, dalam 1, 2, 3 tahun akan datang, kita akan ada fasiliti penghasilan makanan ini yang dimiliki oleh kerajaan di seluruh negara. Jadi itu akan mengimbangkan dari segi kalau ada berlaku masalah kekurangan makanan, dari segi harga dan sebagainya. Dan yang ini yang saya sebut, menangani inflasi bukan semata-mata soal mengawal harga. Menangani inflasi sebenarnya juga ialah menambah bekalan makanan. Tapi bila kita kata menambah bekalan makanan ni, tanam dia tak berlaku serta-merta dah. Dan kita pun tak nak sebenarnya bagi geran suruh orang lain buat, sebab benda tu dah dibuat sebelum ni tapi tak menjadi. Jadi pendekatan sekarang ialah kerajaan negeri bagi tapak, kerajaan pusat bagi dana untuk membina semua ni, rakyat menjadi penerima, rakyat yang golongan B40 sebagainya menjadi penerima, dan mereka yang mengerjakan. So it's win-win. Mereka dapat pendapatan yang lebih baik, negara pula akan dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan. Dan Negeri Sembilan is the key yang kita orang sedang tumpu betul-betul lah. Dan di Negeri Sembilan bukan setakat pertanian sayur ataupun semata-mata, we are also focusing on penternakan. Ada daerah khusus tak untuk penternakan? Ya, itu kena tanya dia. Kita Toket tanah. kita akan tumpu dia baru buat peringkat pertama. Dia dah kena pasti tanah ni, ada gambar tu Gozah. Jadi Menteri boleh tak tanya soalan lain? Boleh. Dari sudut ekonomi lah, Ha. macam hari ni Bersama Malaysia ada siarkan mengenai kutipan LHDN lebih 170 bilion kan. Jadi penyumbang yang macam 30 dah cuma lebih 30 bilion. Jadi apa pendapat Wabita daripada sudut ekonomi? Yang sebab itu kalau kita tengok kenyataan Perdana Menteri, sebenarnya memang ada sambutan dan optimism mengenai keadaan ekonomi kita. Dan perkara itu memang telah dizahirkan pun dari segi pertumbuhan cukup pertama lebih baik. Kemudian inflasi itu dia menurun untuk 11 bulan berturut-turut. Dan juga dari segi kutipan pembayaran cukai pun memang naik
banyak berbanding dengan sebelum ini kan. Jadi perkara itu baguslah kan. Maksudnya prospek ekonomi jangka pendek dan jangka panjang negara itu setakat ini menunjukkan keadaan bertambah baik dan bertambah baik. Cuma saya di sebagai Menteri Ekonomi, kami juga bertanggungjawab melihat bahawa pertumbuhan yang baik sekarang ini mestilah mampan. Maksudnya ia mestilah dapat bertahan secara berterusan untuk 5-10 tahun akan datang kan. Jadi dari segi itulah saya dengan pasukan saya, dengan kementerian-kementerian lain, tumpuan kita ialah untuk menggunakan pertumbuhan ekonomi yang nampak makin baik ini untuk kita memperbetulkan beberapa ketimpangan dalam ekonomi negara. Jadi kita tak nak mengulangi yang dahulu-dahulu. Bila nampak lebih baik itu kita lalai. Kerana memang betul ada tanda-tanda pertumbuhan itu lebih baik dan keadaan lebih baik, tapi kita kena akui kita ada masalah. Ada beberapa ketimpangan. Jadi peluang ini kita perlu gunakan seiringan. Sementara ekonomi itu makin baik, kita juga jangan lalai, kerana kalau kita lalai, kita akan bila ada sebarang gangguan terutamanya di peringkat dunia, nanti kita akan ada masalah. Jadi itulah juga sebenarnya sebahagian daripada perancangan kenapa kita ada Kementerian Ekonomi dan kenapa kita ada Kementerian Kewangan. Kerana Kementerian Kewangan itu dia menguruskan kewangan dan ekonomi negara seharian, kewangan. Kementerian Ekonomi ini mengambil pandangan yang lebih jauh, kerana kadang-kadang kita tengah bawa kereta seronok, kadang-kadang kita tak sedar tayar kita tu mungkin dah haus. Jadi kena ada orang yang khusus tengok, walaupun trajektori itu bagus, tapi kita perlu beralih. Itu yang bila saya sebut dalam sesi libat urus tadi, akan selalu ada dasar-dasar yang kita kena alihkan negara kita. Dari segi kalau dasar perumahan contohnya, daripada yang 100% berkisar kepada pemilikan kepada yang lebih variety. Ada yang boleh beli, tapi ada yang dia hanya perlu menyewa, dia sewalah untuk sekian kan. Jadi bila kita imbangkan kedua-dua ini dalam keadaan pertumbuhan dan keadaan ekonomi negara positif dalam tempoh kebelakangan ini, insya-Allah pertumbuhan ini akan dapat berterusan dan laba itulah yang kita boleh gunakan untuk pastikan ada jaringan keselamatan sosial yang lebih baik untuk golongan-golongan yang di bawah. So that's the focus, insya-Allah. YB sebelum ni dah menyatakan pro and con berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Tapi statement YB mengatakan ia ada positif juga kepada negara. Ia memberi dijadikan satu peluru lah oleh pihak tertentu. Dan ketika ni mula ada pihak yang berkongsi kenyataan YB sebelum ni ketika zaman Datuk Seri Najib sebelum ni. So mungkin YB boleh react. Dia ekonomi dari segi prestasi kan. Dia ada benda yang disebut sebagai fundamental, satu asas ekonomi. Ada juga perkara yang dipengaruhi oleh pasaran kan. Dalam keadaan yang ideal, kekuatan ekonomi yang asas itu akan diterjemahkan oleh prestasi di pasaran. Baik dari segi kadar tukaran mata wang, baik dari segi prestasi di pasaran saham. Ada juga keadaan yang mana angka-angka dan prestasi ekonomi itu baik, seperti yang kita sebut tadi, pertumbuhan baik, inflasi baik, kutipan hasil negara makin baik, tapi itu tidak diterjemahkan kepada beberapa perkara di dalam pasaran. Contohnya kadar tukaran mata wang. Kerana yang berlaku sekarang ini ialah sesuatu yang di luar kawalan kita akibat daripada soal belanjawan di Amerika Syarikat yang belum diputuskan kan. Jadi bila saya ditanya soalan itu di Johor, saya beri penerangan yang sebegini, tapi wartawan dia ambil bab itu je. Saya beritahu bahawa apabila kita menilai prestasi ekonomi negara, kita kena melihat dalam perspektif yang menyeluruh. Kita kena tengok kekuatan fundamental, kita kena sedia maklum tentang bagaimana beberapa prestasi yang melibatkan pasaran itu dia turun naik,
tapi kita juga perlulah bila kita ada perspektif yang menyeluruh itu merancang ekonomi dengan mengambil pandangan jangka masa sederhana dan panjang. Kita tak boleh overreaktif kepada sesuatu yang berlaku kerana contohnya lah turun naik kadar mata wang ini dia ada kesan yang berlainan kepada ekonomi negara. Secara umum memang kita nak sebenarnya prestasi, kita nak kadar mata wang kita itu kukuh, tapi buat masa sekarang ini dalam keadaan dia di luar kawalan kita, sementara kita tengok bagaimana kita boleh melalui tempoh masa yang tidak menentu di Amerika Syarikat itu, kita juga perlu gunakan peluang yang ada, yang semasa mata wang kita yang rendah ini, untuk kita pastikan bahawa kita kukuhkan perkara-perkara yang lain, kerana ada pendapatan negara yang akan menjadi lebih baik kalau mata wang rendah. Memang betul, kerana kita pengeksport minyak dan kita juga mengeksport perkara-perkara lain. Jadi sebahagiannya ekspor kita akan jadi lebih rendah dan itu akan menjadi lebih berdaya tahan, menarik. Tapi dari segi ekspor minyak contohnya, memang betul bila mata wang turun, lebih banyak wang masuk kat kerajaan. Saya tak kata kita nak dia kekal rendah. My point was that kita dalam kita merancang dan mengurus ekonomi, kita kena ambil perspektif yang menyeluruh. Keadaan sekarang ini ialah ada ketidaktentuan dan kita tak boleh lah, oleh kerana dia macam ni kan, ribut sekejap kita terus lari tinggal rumah kita, tak boleh lah. Masa ribut tu we have to hold on, kita perlu melalui ribut itu, tapi kalau rumah kita kukuh, rumah kita bagus, then we will ride through it. That was my point lah. Maksudnya kita lihat dari sudut yang positif jugalah. Ya, maksudnya begini kan, dalam kita melalui tempoh, kalau saya kata melihat di sudut yang positif tu pun dia jadi isu. Maksudnya poin saya ialah dalam menguruskan ekonomi kita perlu mengambil perspektif yang menyeluruh keseluruhan, kerana prestasi ekonomi ini bukan semata-mata hanya ditentukan oleh mata wang. Dia juga ditentukan oleh banyak perkara yang disebut tadi kan, pertumbuhan, inflasi, kadar kutipan hasil pulangan kepada negara, fiskal defisit kita berapa. Jadi bila pelabur atau analis melihat Malaysia, dia tak tengok sebenarnya mata wang sajalah. Kalau ikut kita, memang kita nak prestasi mata wang kita lebih baik. Dan sudah tentu dia akan ada satu tahap yang ideal untuk kita supaya mata wang kita itu baik, kadar itu berbanding dengan mata wang lain. Kerana kalau dia terlalu kukuh pun, then kita ada masalah, kerana barang-barang kita jadi mahal contohnya kan. So it's about the overall perspective lah. Jadi I hope if you want to make a news about it, it's about the overall perspective. Dia bukan cuma selalunya bila orang tanya soalan ekonomi, dia tak boleh sebut ya atau tidak itu. I have to give the full detail. Tapi kadang-kadang yang dilaporkan itu dia ambil bab itu saja, dan ialah it makes headlines kan. But it's okay kan. Jadi saya ingat majoriti rakyat di luar memahami perkara ini, dan it's a process that we have to make lah, to educate, to make sure that kita jangan terlalu fokus kepada 2-3 perkara sajalah. So, situasi itu berbeza ketika zaman Datuk? Situasi itu berbeza kerana zaman Datuk Seri Najib contohnya, zaman Datuk Seri Najib, dia tidak melibatkan ketidaktentuan yang ada macam sekarang. Itu satu kan. Yang kedua, zaman Datuk Seri Najib dahulu, dari segi keyakinan masyarakat antarabangsa kepada ekonomi negara, memang kita ada masalah kerana kita dibebankan dengan skandal 1MDB. Semua itu tak ada sekarang. Jadi dia tak apple to apple, like for like lah kan. Dan sebab itu saya ingat dia lebih rumit kerana dia bukan, kita perlu mendapatkan maklumat dan pemahaman yang menyeluruh. Walaupun
ada satu masa mata wang naik, mata wang turun, kena tengok apa yang berlaku masa itu, kemudian kena bandingkan dengan kedudukan kewangan negara pada masa itu, kena tengok pertumbuhan pada masa itu contohnya. Okey? MB dah bagi-bagi hint dia nak balik dah. Jadi I think cukup kot, okey kot. Tak ada soalan lah kan? Tak ada soalan. Terima kasih. Okey.